Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lihat contoh 10. Buku teks muka surat 189. Okey, sebelum ni kita dah belajar contoh 9. Kalau contoh 9 kita dah belajar di mana di mana amplitude dengan kitaran, kalau bertambah amplitude bagaimana ketinggian graf tu Kalau bertambah kitaran, bagaimana lukisan graf yang kita lukis. Okay? Itu dekat contoh 9. Jadi kita berbalik kepada contoh 10. Contoh 10, muka surat 189. Okay. So, kita ingat imbas kembali. Kita tahu Y sama dengan A. So, untuk hari ni ialah A cos dx lah. Hari ni kita tengok graf cos dengan graf tangent. Okay. So A ni kita ingatkan balik, A ialah amplitude. Amplitude iaitu ketinggian graf. B ni ialah tempo atau kitaran dia. Tempo atau kitaran dia. So kalau dia tak keluar tu, contohnya A cos X, maknanya A tu ialah 1, B dia ialah 1. Kalau amplitude 1 dia tak akan keluar lah. Kalau dia tak akan tulis 1 cos 1X. Jadi kita berbalik kepada contoh 10. Sebelum kita masuk graf Y sama dengan 2 cos X tambah 1, kita tengok dulu graf Y sama dengan cos X. Ni basic dia. Okay, basic dia buka muka surat 186. Ni yang basicnya iaitu graf Y sama dengan cos X. Okay, tengok semua. So, kalau tengok gambar raja graf cos X ni dia bentuk U. Ni lakaran je. Kalau buat betul-betul nanti kita kena buat atas graf lah. Okay, ni lakaran dia iaitu kita start daripada 1. Okay, lepas tu kita akan buat bentuk lebih kurang macam ni lah. Bentuk U. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, di mana, okay ni amplitude dia. Ni, 1 ni. Okay, yang ini pula negatif 1. Okay. Ni dia punya amplitude dia ialah 1. Ni amplitude dia. Okay, ni sama. Dia patutnya sama besar lah. Ni sebab lakaran, jadi tak berapa kemas lah. Okay, kemudian ini kalau A ialah 1. Dia kita nak tengok ni 1 ni, kita tengok dekat sini. Ni dekat sini dia punya A dia. Okay, yang ni pula kitaran dia ni ialah 1. Bentuk U ni kira 1 kitaran lah. Kalau ada 2 kitaran, 2 kali U. Kalau 3 kitaran, 3 kali U. So kat sini B dia ialah 1. Ni saya cakap tadi, kalau 1 dia tak akan tulis 1X. Dia terus tulis cos X dia. So kitarannya 1. Apa maksud yang 1 kitaran tu? Maksudnya last kali, tak kisahlah 2 kitaran ke 3 kitaran ke, penghujung graf ini mestilah 360. Penghujung graf tu. Mesti 360. Kemudian awak bahagikan 2 graf tu, tengah-tengah dia ialah 180. Lepas tu bagi 2 lagi, tengah-tengah dia apa? 90. Yang ini pun tengah-tengahnya 270. Kalau dia minta tengah lagi, baru awak bahagi 2 lagi. Bahagi 2 lagi. Jadi ini graf basic kita, iaitu graf Y sama dengan cos X. Okey, setakat ni. Faham? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi terus contoh 10, iaitu soalan A. Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Apa yang dikatakan tambah 1? So, kita abaikan dulu
graf kita ni tak perlu kita nak buat cantik-cantik dulu, nak terus tulis-tulis dia punya label, amplitude dia tak perlu. Kita cuma tengok dulu apakah amplitude dia. Ni. Yang tambah satu ni kita tutup. Tutup dengan tangan boleh, kita tutuplah dengan pembaris kita tutup dulu yang ni. Yang ni kita hold dulu. Kita hold dulu. Kita buat yang ni dulu. 2 cos X ni. So A dia ialah 2. Maksudnya ketinggian graf tu 2. B ialah kitarannya 1. 1. Kitarannya 1. Bermakna U tu akan sekali nampak je lah. Sekali U. So graf ni dia agak ni, jadi kita kena, saya ingat nak padam. Saya buat yang bawah sikit sebab kita nak tambah dia punya apa tu. Saya nak tambah sikit sebab dia nanti ada naik. Graf tu akan naik. So saya buat kat bawah sikit lah. Okay. Okay, so kita lukis dia punya tu. Di mana A dia 2 dan kitaran dia 1. Ini penting ni. Ini 2 ni penting. So kitaran dia 1, kita buat dulu kitaran 1. Start daripada atas. Kita buat bentuk U. Okay, kita buat bentuk U. Okay. Kemudian bila kita buat bentuk U ni maknanya dia dah dapat satu kitaran. Penghujungnya memang 360. Okay, itu kemudian. Okay, kemudian kita nampak kat sini dia punya amplitude-nya 2. Ni 2. Apa yang saya nak tunjukkan ialah selepas awak dah buat ni, okay, bila dia tambah 1 ni maksudnya amplitude dia dah jadi 2 tambah 1. Dia dah naikkan satu lagi amplitude dia. So daripada 2 dia dah jadi berapa? 2 tambah 1 dah jadi berapa? 3. So graf ini nanti dianjak. Dianjak 1 unit. Ni maksudnya dianjak 1 unit ke atas. Okay. Jadi graf ni nanti, okay, saya buat warna biru. Dia anjak 1 lah. Jadi kat sini katakan dia dah jadi 3. Dia umpama macam ni lah, lebih kurang macam ni. Semua naik. Ni naik 1 unit, ni naik 1 unit, ni naik 1 unit. Okey. Jadi nanti dekat paksi X dia dah berubah lah. Dia dah dekat sini. Nanti dia akan lebih kurang bawah sikit lah. Patutnya di bawah lagi ni. Ni saya nak tunjukkan lah. Maknanya kalau dia ada tambah 1 kat hujung, graf ni tadi dianjak 1 unit. Dianjak 1 unit. Okey? Jadi apakah lukisan yang sebenarnya? Macam mana lukisan yang sebenarnya? Dekat mana paksi X dia? Okey? So saya lukis yang baru. Sebab kat sini awak tak tahu ni. Paksi X ni dah bukan kat sini dia punya ni dah berbeza. So, bila kita lukis balik tadi, ni kan graf dia kan, betul tak? Betul tak? Okey, jadi amplitude dia tadi
Okay. So amplitude dia tadi kat sini 3. Ni 3. Okay. Graf ni tadi pun dah dianjak lah. Graf yang paksi X ni tadi dah dianjak juga 1 unit ke atas. Okay. So tadi kat sini kosong. Dia dah anjak 1 unit. So dia dekat, paksi X dekat 1. So kat sini adalah 1. Faham tak? Jadi kita buat garis putus-putus kat sini. Paksi X tetap sama. Cuma saya nak tunjukkan dia punya, ya, dia dah naik ke atas. Jadi saya buat dia punya garis putus-putus kat sini. Okey, jadi manakah paksi X dia? Paksi X dia kat mana? Paksi X dia kat mana? Masih lagi dekat kosong tu lagi. Cuma jangan nampak saya lukis balik. Tetap kat sini juga. Tetap kat sini. Cuma graf dia nanti dia agak ke bawah lah. Gini. Inilah paksi X-nya. Lebih kurang lah macam ni graf tu. Okay. Okay. Nampak tak? Okay. Tadi yang sebelah kiri ni saya tunjukkan ni bagaimana graf tu dah dianjak. Grafnya sudah dianjak. Okay. Jadi kalau sepatutnya dekat 90 ni ialah dekat paksi X kan. 270 ni dekat paksi X. Nampak ni graf kos ni. Sekarang 90 dah dianjak naik atas. Bukan berada dekat paksi X lagi. Dia dah naik atas. Okey. Setakat ni dulu faham tak? Faham? Faham. Kosong lah. Sini kosong. Okey, jadi apa yang selepas awak dah anjak baru awak labelkan 360 tadi kat mana? So 360 masih sama lagi iaitu dekat hujung. Hujung graf. Ni 360. 360. Kemudian bahagikan dua graf. Kalau bahagi dua, contohnya graf ni, U kita lipat dua. Tengah-tengah dekat sini. Ni dia 180 darjah. Ni dia. Okay. 180 darjah. Okay. Okay, kemudian 90 dia tengah-tengah kat sini. Ni 90 dia. Ni 90 dia. Kalau 180 bagi 2, 270. 270. Lebih kurang macam ni lah kat sini. 270 darjah. Inilah dia lukisan graf Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B iaitu Y sama dengan tan 0.5 X tolak 1. Saya harap sangat awak boleh faham apa amplitude dan apa dia kitarannya. Okey, so Y sama dengan tan 0.5 X tolak 1. Okey, kita jangan buat tu dulu. Kita buat Y sama dengan tangent X. Okay, saya pergi muka surat sebelah lah. Sebab yang ni graf untuk cos. So kita pergi muka surat sebelah. Okay, saya dah buat yang satu ni kat sini. Okay, saya nak buat satu lagi untuk dia punya contoh.
Okey, siap. So, kita berbalik kepada y sama dengan tan x ya. Okay, buka muka surat 186. 186 iaitu graf tangent x ni graf basic dia. Graf basic sahaja. Iaitu kita tengok dekat dia start daripada kosong. Okay, ni 1. Yang ni negatif 1. Okay, kemudian dekat kita tandakan dululah ni 90. 90 kat sini lah. 90. Yang ni 180. Yang ni 270. Yang ni 360 darjah. Okey, kemudian kita nampak dekat 0 hingga 90 tu graf tu naik. Tetapi dia tidak bersentuh pun. Dia tidak berjumpa, dia tidak bercantum. Ingat, graf tangent X dia tidak bercantum antara satu sama lain. So awak jangan pandai-pandai pula. Dah sampai hujung kat atas ni, awak pergi sambung ke bawah pula. Ramai lah setiap kali saya jumpa tajuk ni mesti ada yang cantum ke bawah. Ni sampai ni kat sini 90. Dia start kat sini negatif 2 ni 2. Dia sampai sini. Dia takkan jumpa atas tu. Okey, so kalau kat sini daripada negatif 2 ni dia akan bertemu dekat 180. Kemudian dia naik balik. Tapi dia tidak, dia takkan bercantum. Nampak ni. Saya saja buat garis putus-putus ni saya nak bagi awak nampak dia tidak bercantum. Jangan pandai-pandai pula awak tambahkan cantum ni banyak kali dah saya jumpa sebelum-sebelum ni lah. Okey, kemudian seterusnya yang ni 360 ni pun sama. Ini naik sampai 360. Okey. Inilah graf bagi y sama dengan tan x. Okey. Okey, so nampak jadi dekat 180 ni, dia punya y dia kosong. Bila x 180, so tan 180 sama dengan kosong. Nampak ni kat sini. Dan dekat tan 360 pun kosong. Dia punya y dia. Okey. Sekarang berbalik pada contoh 10B. Contoh 10B. Iaitu y sama dengan tan 0.5x tolak 1. Okay. Jadi tolak 1 ni abaikan dulu. Kita buat y sama dengan tan 0.5x. So tan 0.5x ni saya lukis di atas graf tan y tanah sebab saya tak nak banyak-banyak ni. Okey, saya lukis kat sini Saya lukis kat sini. Tan 0.5. 0.5 tu maksudnya separuh, betul tak? 0.5 tu ialah 1/2. Maknanya kitaran dia, y sama dengan tan 0.5x ni. So A dia ialah 1 dan kitaran dia separuh. Kitaran dia separuh. Kalau separuh maknanya kalau kita tahu kalau penuh ni sampai 360 kan, dia punya graf ni naik lengkung. Lepas tu bawah ni melengkung, naik kat atas, bawah ni melengkung. Ni okey, ni satu. Ini dipanggil satu kitaran. Satu kitaran. Tapi kalau separuh bermakna sampai separuh ni. Bukan sampai 180 tetapi graf tu nanti dia jadi apa? Naik atas. Lepas tu ni bawah. Bawah ni naik sampai lah berhenti kat 180 lagi. Graf yang warna biru ni ialah graf separuh kitaran iaitu graf 0.5x. Tan 0.5x. Okey, sampai sini dulu pasal kitaran ni. Faham tak? Faham tak? Separuh kitaran ni? Faham.
Faham yang lain? Okey, jadi bila kita dah nampak gambaran graf kita yang warna biru ni naik separuh ni, jadi saya pun lukislah. Okey, jap bila dah nampak ni, okey. Selepas tu kita jangan lupa bila dah buat label tu nanti dulu, barulah kita buat tolak satu ni. Tolak satu maksudnya graf tu turun ke bawah ke graf naik ke atas? Apa maksud tolak satu? Tolak satu cepat kelas. Ke bawah atau ke atas? Bawa. Ke bawah Tolak satu ni makna dia turun lah. Turun ataupun dianjak ke bawah turun satu unit. Jadi kalau tadi dia start dekat kosong, kalau dia start dekat kosong, so nanti yang ni yang biru ni start kat kosong, tapi sebenarnya bila awak lukis dia start dekat negatif 1. Dia dah turun ke bawah. Maknanya macam ni lah. Gini. Ini tadi patutnya kosong kan? Okay, tapi bila dia turun ke bawah, dia jadi macam ni lah. Gini. Sekejap saya padam balik. Dia jadi kalau 90 ni dia kena lah. Sebab dia tidak dia dah ni. Dia dah berubah tadi, dia dah turun ke bawah. Dia jadi macam ni. Okey, yang bawah ni tadi dia turun lagi. Ni turun ke bawah. Yang biru ni, merah ni tadi pun turun ke bawah dia turun ke bawah. Semua turun ke bawah. Dia jadi separuh dia je. Gini. Okey, tak apa. Kalau keliru saya buat kat sini. Saya nak tunjukkan daripada kosong tu. So sekarang yang ini dia dah jadi ni. Saya buat garis putus-putus. Sepatutnya tadi kosong. Sekarang ni dah jadi negatif 1. Dia dah jadi negatif 1. Dia dah jadi negatif 1. Jadi graf dia pula sama macam tadi. Start daripada negatif 1. Kita lukis je. Betul? Kita tadi separuh kan? Betul kita buat. Sebab dia separuh jadi dia tak boleh sampai habis. Okay, jadi dia punya paksi, dia punya graf dia untuk pembaris So, kat sini. Sorry, kosong kat atas lah. Takkan kat bawah pula Jadi kat sini saya panjangkan yang lengkung. Yang lengkung ni saya panjangkan sampai habis. Padam balik. Dia lebih kurang patutnya macam ni. Kat 90 ni. Dia kena dekat sini lah. Tak cantik lah, tak kemas. Sebab dia separuh. Buang lah. Okay. Sampai situ lah. Sampai situ sahaja. Okay. Jadi kan, okay, 0.5 ni memang graf dia separuh. Tetapi, ialah apa yang saya cakap ialah penghujung grafnya tetap 360. Penghujung graf tetap 360. So dekat ujung ni ialah ni adalah 360.
Faham Faham tak kelas? Faham. Faham maksud 0.5 ni ialah bentuk graf tu. Bentuk graf tu separuh kitaran. Tetapi dia darjah dia tetap penghujung dia 360. So 360. Jadi tangent ni dia memang unik sikit lah. Masa sikit lah awak nak fahamkan bentuk graf dia. Lagi-lagi separuh ni. Lagi-lagi separuh dia. Jadi so 360 separuh dia ialah 180 kat sini. Ini lakaran aja tapi nanti awak buat guna kalkulator. Awak tekan kalkulator. Masukkan X 180 betul tak kosong? Awak tekan tolak 1 betul tak kosong? Ni nampak ni. Kat sini lah saya nak cakap tu. Ni graf dia. So dekat 90 dekat sini lah separuh dia. Ni 90. 270 tengah-tengah sini. Dia. Okey. Boleh faham tak? So yang atas ni ialah 1. Okey. Tadi kalau atas ini graf tangent 2. So dia dah naik ni 1. Inilah dia graf Y sama dengan tan 0.5x tolak 1. Jadi saya ulang balik. Pertama bila nampak graf ini, pertama awak kena lukis kitaran dia. Kitaran dia iaitu apakah A dia, amplitude dia, apakah kitaran dia, dan bentuk-bentuk graf sin X, cos X dengan tangent X awak kena ingat, kena buat. Sebab tu saya suruh lukis graf tu. Awak kena tahu. Kalau graf sin bentuk macam apa? Macam S. Kalau graf cos bentuk macam U. Kalau graf tangent bentuknya tak berjumpa antara satu sama lain. Dia tak bersambung. Jadi kat situ awak kena faham. Okey.